masuk ke kelas Yan-Yan. Nanti awak tak sempat pula. Sekejap lagi saya pergilah Shizuka. Nobita, awak buat apa lagi dekat sini, ha? Saya tak buat apa-apa lah. Jom pergi. Lupa pula seruling saya. Nobita, tak nak pergi ke? Nak pergilah ni. Cepat. Nanti kalau awak lambat masuk kelas, tentu kena marah dengan cikgu, tahu? Bila nota kita berdua tu dicuri agaknya, ya? Baca diary orang suka hati memang tak dapat dimaafkan lah. Nampaknya peluang dah tak ada lah. Nak buat macam mana ni? Shizuka lah. Ada apa Nobita? Sebenarnya boleh tak awak datang ke rumah saya atau kita pergi main kat padang, nak tak? Tapi sekarang saya ada hal lain lah nak dibuat. Nampaknya pecah lah temulang saya kali ni. Maaf mengganggu. Baik, kad yang ada pada saya ni, bolehlah kita bandingkan tadi tulisan siapa? Baiklah. Alamak, habislah saya kali ni. Yang ini bukan dia lah. Apa? Ha? Tulisan tu dah tak ada lah. Betul lah. Memang pelik lah. Saya pasti tulisan tu ada kat sini tadi. Sekarang dah tak ada. Kenapa ya? Kenapa ya? Apa yang dah berlaku agaknya ya? Selesai juga akhirnya. Saya balik. Nobita! Awak ni memang teruk betul lah. Kenapa awak conteng kat alat X-ray saya ni? Maafkanlah saya. Macam ni pasal conteng tu sebab tadi saya marah sangat lah. Awak ni susah nak padam tulisan ni, tahu tak? Nasib baik dah dipadamkan. Saya takkan pinjamkan benda ni buat kali kedua pada awak lagi. Saya pun kalau boleh tak nak tengok lagi benda macam tu. Pembalut buku manusia. Cikgu ada baca surat khabar pagi tadi. Aktiviti kanak-kanak sekarang hanya main video saja. Sepatutnya kena baca buku juga. Setidak-tidaknya sikit pun tak apa. Tapi bukan baca buku komik ya. Bacalah buku novel ke, cerita ke, biografi orang yang hebat. Lain-lain patut dibaca juga. Kerja untuk hari ini ialah buat kesimpulan dari buku yang kamu baca. Janganlah terkejut. Itulah, kena baca buku yang banyak tulisannya dan kena pula buat kesimpulan dari buku yang dibaca tu lah. Baguslah kalau macam tu. Apa yang bagusnya? Sekali-sekala awak kenalah baca buku juga. Tapi awak ada ke buku yang banyak tulisannya tu? Bencinya, mana saya ada buku yang macam tu? Habis macam mana sekarang? Saya dah pinjam buku daripada Shizuka lah. Tapi bila saya pegang aja buku macam ni, mulalah kepala saya ni pun naik pening dibuatnya. Baik, saya selak muka surat dan baca je lah. Tapi lepas baca 2-3 baris, kepala pun mulalah berpusing rasa nak pening. Satu muka surat pun tak habis lagi dan mengantuk dah. Bangunlah baca buku. Kalau baca macam tu lah jadinya. Buatlah sesuatu Doraemon. Saya pun dah agak dah. Membalut buku manusia. Saya tak perlukan membalut buku macam tu lah. Kalau sorongkan benda ni, manusia akan jadi buku yang dibaca. Manusia akan jadi macam buku ke? Sebab awak tu malas membaca, baik kita buat sesuatu. Kebelakangan ni buku apa yang awak dah baca? Oh ya, Raja Gergasi Dogacan. Menarik cerita tu. Baiklah, tulis tajuk buku tu di atas ni. Raja Gergasi. Letakkan di atas kepala awak. Dengan ni buku yang kita baca, kita akan dapat ingat dan boleh bercerita hingga habis. Tengok dari mana juga ada sebuah UFO lah. Lupa pula nak selaraskan volumenya. Saya nampak benda yang pelik lah. Oh, dia datang ke arah sini. Apa dah jadi hari ni? Lari cepat, lari cepat. Raja Gergasi Dogacan ni nampaknya adalah sebuah komik rupanya. Saya langsung tak faham lah. Kalau macam ni memang senang
Senanglah. Sekarang ni bolehlah saya jadikan Shizuka tu sebuah buku. Tak nak lah. Adakah saya nak jadi buku? Kenapa awak tak mau pula? Kejap lagi saya nak ke kelas piano lah. Tak boleh. Awak tak nak cuba ke? Dia kata tak boleh, tak boleh lah. Teruklah kalau macam ni. Macam mana saya nak tulis kesimpulan buku yang dia baca tu? Yalah, kan ada orang yang suka membaca dan bukunya pun banyak macam dekat perpustakaan sekolah. Boleh saya tengok tak? Apa salahnya kalau nak? Ya, saya boleh tengok semuanya ke? Terima kasihlah. Kalau macam tu boleh saya masuk tengok untuk cari buku yang sesuai dengan saya. Masuklah, awak boleh ambil yang mana awak suka. Semua buku saya ada di sini. Awak ambillah yang mana satu yang awak nak. Semua buku kat sini tebal-tebal lah. Kenapa dengan awak? Tak ada apa-apa. Bagi awak buku apa yang seronok? Saya rasa semua pun seronok dibaca. Jadi saya cadangkan untuk awak. Yang ni macam mana? Pakcik Tom bilik kecilnya. Pakcik Tom bilik kecil? Pelik pula rasanya. Tak pelik lah. Ini cerita dulu kala kisah seorang orang Amerika yang hidup susah di zaman dulu. Buku ni menceritakan kisah hidup Pakcik Tom semasa dia... Cerita pelik macam tu saya tak sukalah. Kalau macam tu, ini. Santik Juperi Tuan Bintang macam mana? Macam pernah dengar je nama tu. Ya, menarik tau. Tek Juperi sendiri yang menceritakan pengalaman dia semasa kejadian kemalangan kapal terbang dan ini kisah benar, tahu tak? Kisah benar ke? Macam tak seronok ajalah cerita tu. Kalau macam tu, ini buku tulisan Miyako Meiji, Landasan Malam. Cerita mengisahkan seorang lelaki muda yang biasa. Kerja dia hanya di sebelah malam dengan membuat makanan yang ditempah. Boleh makan ke? Tentulah. Ada ke kerja macam tu? Boleh makan banyak-banyak? Kalau banyak pun, banyak-banyak sangat dia boleh makan. Lagi satu, cara nak buat buku kenalah kutip kertas banyak-banyak. Nak kutip kertas yang jatuh dari mana? Saya rasa baik kita cari buku lain je lah. Awak ni nampak kelakar jugalah orangnya. Kalau yang ni macam mana? Kehidupan budak 15 tahun. Seronok ke ceritanya? Ia menarik sangat. Kisah budak 15 tahun, kemalangan dihanyutkan air hingga terdampar ke pulau yang tidak berpenghuni. Banyak perkara yang penuh dengan cabaran, dugaan dan begitu mencabar sekali. Betul ke macam tu? Saya rasa tertarik lah. Ceritanya memang seronok tau. Awak boleh pinjam berapa lama awak nak. Ya. Saya bukan nak pinjam untuk dibaca. Tapi kesimpulannya macam mana nanti? Sebenarnya, kalau dengan alat Doraemon ni, awak boleh jadi buku dan bacakan untuk saya. Saya ni bencilah kalau nak jadi buku. Tolonglah saya kali ni. Saya memang sanggup buat apa saja. Asalkan awak tolong. Wahai Diki Suki yang bijak, Diki Suki yang hebat. Sudah. Saya benci tau. Benci. Kalau awak tak boleh tolong, habislah saya. Macam mana awak nak bercerita tentang buku yang awak tak baca? Itu mustahil. Oh, ya. Awak pernah cakap yang awak nak pergi tengok ke dunia masa depan kan, Diki Suki? Dia memang teringin sangat Doraemon. Awak ni kalau untuk diri awak semua boleh. Tapi bila minta tolong sikit pun susah awak nak buat. Tolonglah. Lagipun Diki Suki cakap kan, kalau awak boleh bawa dia pergi ke dunia masa depan sekalipun, dah cukup untuk seumur hidup dia. Doraemon, boleh tolong ke? Nampaknya kena buat jugalah. Boleh pergi seronoknya. Hebat betul lah. Kita boleh tengok dunia masa depan diri kita sendiri. Memang seronok betul lah. Terima kasih banyak. Tunjukkan saya masa depan. Manusia kalau berusaha bersungguh-sungguh dan berterusan, tentu masa depannya akan cerah dan jadi cemerlang. Awak ingat kan janji kita tadi, Diki Suki? Terpaksa jugalah. Baik, kita mulakan. Selaraskan volumenya dan lepas tu tekan on. Di suatu malam dengan angin bertiup kencang, di laut ombak besar membadai pantai, angin dengan tiba-tiba aja ya. Awak dengar baik-baik dulu. Angin itu amat bahaya kerana terlalu kencang hingga ia boleh menenggelamkan sebuah kapal. Tapi kapal layar Suragi terus dihanyutkan oleh angin yang ganas tu. Kapal itu pula beratnya lebih 100 tan dan terus hanyut berterusan. Bubu angin kencang terus bertiup dan kapal Suragi terus dibadai dengan hebat sekali. Anak kapal cuba sedaya upaya untuk selamatkan kapal. Kenapa budak remaja je yang naik kapal tu, Doraemon? Dengarlah dulu, nanti awak akan faham ceritanya. Angin terus bertiup kencang menghanyutkan kapal Suragi hingga kan tiang layar patah hampir terombang ke laut. Selepas itu barulah
angin, kian berkurangan dan ombak yang mengganaskan tenang. Tak lama kemudian, keadaan jadi seperti sedia kala dan langit pun mula nampak cerah. Tapi mereka tak tahu di mana mereka. Moko tiba-tiba jerit. Itu di daratan. Jadi selepas 2 minggu berlayar baru mereka jumpa daratan. Dengan bersusah payah mereka cuba menghampiri pulau. Dengan selamat setiap kawan kapal Suragi akhirnya berjaya menghampiri pulau tersebut menuju ke arah pulau. Tapi bencana tadi datang lagi dan angin bertiup semula. Kalau kapal Suragi di badai sebegitu lagi, pasti Suragi akan jadi hancur berkecai. Mereka berusaha lagi. Tapi kapal macam ditolak ke arah pulau. Nampaknya kapal Suragi akan merompoh batu di pulau berkenaan. Semua yang ada tak dapat lagi mengawal keadaan. Kabum! Nampaknya kapal kita dah terlanggar batu lah. Nampaknya Dekesuki tu berdaya sangat dia bercerita kan? Kan? Kalau baca buku kan lebih seronok. Mereka semua naik ke pulau misteri tu. Kelihatan tulang-tulang bertaburan di serata tempat. Nobita, tolong pergi kedai boleh tak? Janganlah ganggu kami. Kami tengah seronok ni. Baik, kita boleh hentikan sekejap. Buku nota yang lama tu. Baiklah, sambung nanti ya. Hai Nobita, kesembilan buku macam mana ya? Nak dapat ingat macam mana? Dia ni baca pun tak pernah. Kisah budak 15 tahun hanyut tu seronok betul lah. Betul ke apa yang dia kata tu? Dia kata dia ada cerita seronok. Macam tak percaya lah. Saya dah balik. Saya balik. Mereka terus tinggal di pulau yang tak berpenghuni itu dan cuba mendapatkan semua makanan dari mana saja. Kemudian mereka pun mula membina kapal yang lain untuk keluar dari pulau tu untuk kembali ke kampung halaman. Memang hebatlah. Lepas tu nak ke tandas. Kena bagi masa juga ke tandas. Tunggu sekejap ya Dekesuki. Kesian dia bercerita sampai nak buang air pula. 2 ekor berang mula mengejar Jack. Jack, apa berlaku pada dia? Tak sangka yang datang membantu adalah Don Pan. Dia segera mengambil senjata dan segera meluru ke arah Jack untuk membantu. Kemudian, Don Pan pun segera melepaskan 2 tembakan. Baguslah. Nasib baik Don Pan ada kat situ kan? Sebenarnya, mereka adalah penjenayah yang bersenjata. Lepas tu. Suaranya dah tak boleh nak keluar lagi. Tapi dah sampai ke bahagian yang seronok ni. Macam mana nak buat lagi? Kan Dekesuki dah letih tu. Saya rasa letih betul lah. Teruklah jadi buku tu. Sampai badan saya pun jadi sakit-sakit sekarang ni. Teruskanlah. Tak nak. Apinya kalau saya buku ni, saya nak tahu kesudahan ceritanya. Hei, Nobita. Cukuplah tu, dah larut malam ni. Mama, nantilah. Dia dah mula seronok membaca. Biarkanlah dia terus membaca buku tu. Dengan membina semula sebuah kapal yang kukuh dan mereka semua pun mula meninggalkan pulau tu. Semakin lama, semakin jauh pulau tu ditinggalkan. Suara kegembiraan dari mereka mula kedengaran.